So kita tengok example 9. Okay, sekarang you have PQ. Okay, dia suruh cari find P cross Q. So kita cari dulu P cross dengan Q ni. Buat yang benda tadilah, IJK, ada kolom. Lepas tu letak row pertama vektor P, row kedua letak vektor Q. So saya akan dapat this one. 2 negatif M6 dan juga 1 negatif 23. Okey, bagi saya cross product dia dapat apa? In term of M lah kat sini. Awak akan dapat in term of M sebab ada M dekat tengah-tengah ni. Buat macam tadi. Okay, item I dapat apa? Negatif 3M tambah 12. Okay, very good. Item J? J dapat 3 tolak 6. 3 tolak 6. Macam dapat 3? 3 dah dengan berapa? 6 tolak dengan 6. Okay, so dapat? Dapat kosong. Okay, so item K? K dapat negatif 4 tolak dengan negatif M. So dapat negatif 4 tambah M Negatif sebab dia 4 tolak-tolak tambah M. Okay, so inilah yang the final. The final would be this one lah sebab J you got 0 kat sini. So tak adalah dalam kita punya ni jawapan Okay, so lepas tu soalan tu dia cakap hence determine the value of M if P and Q are parallel to one another. Apa maksudnya? Maksudnya kosong lah sebab dia parallel. Apa yang kosong? Vektor P darab Q sama dengan kosong. Okay, vektor P cross Q sama dengan kosong. Maksudnya apa yang awak dapat ni sekarang ni adalah hasil P cross Q. So hasil P Hasil cross tu Q ni kita sama akan kosong. equate to 0. Okay, sebab dia parallel. So this one kita equate to 0 disebabkan this one is vector product. So awak tak boleh settlekan this part dengan this part. Maksudnya I dengan K ni biar begini sahajalah. So awak lah yang pilih. Awak nak compare yang mana satu. Awak nak compare item I boleh. Awak nak compare item K pun boleh. Tapi kita tak boleh settlekan. Macam ni negatif 3M tambah M. Tak boleh. Jangan settlekan. Sebab kat sini I punya. Yang ni K punya. Jangan campur adukkan that two things tu So kalau misal kata saya pilih yang K yang saya nak equate to 0. Maksudnya dalam kurungan ni dua-dua boleh equate to 0 lah. Kalau saya ambil K, saya akan dapat this one. Negative 4 plus M equal to 0. So M saya akan dapat 4. Tapi kalau awak pilih I, awak akan dapat negatif 3M tambah 12 sama dengan 0. So M, 3M sama dengan 12. So M awak pun akan dapat 4. Benda yang sama. Awak boleh pilih either one lah. Okay. Jangan simplify je dia dua tu. Sebab dia tak sama term. Dia tak sama pun dekat, kalau dekat graph, dia dekat paksi yang berbeza. Paksi X dengan paksi Z. So tak boleh lah kita campurkan dia punya koordinat tu. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh madam. Exercise ni awak try buat sendiri. Cuma yang ni lagi senang sebab dia nak suruh awak tunjukkan A dan B parallel. So bila dia nak tunjukkan A dan B parallel, maksudnya awak crosskan je A dan B ni dan awak perlu dapat kosong. Dah dapat kosong dan dia parallel lah. That is no big deal. Okay, kita tengok example 10. Okay, untuk example 10, dekat dalam soalan dah state siap-siap U and B are not perpendicular. Bila dia kata U and B are not perpendicular means U dot V okay, tak sama dengan kosong lah. Itu maksud dia yang dia nak bagi tahu kat awak kat sini. Okay, tidak Alah pula.
Okay. Okay, yang ni U dot V are not equal to 0. Okay, so kita nak show that U cross V square equal to magnitude U square, magnitude V square minus U dot V square. So, saya akan mulakan daripada sini. Which is saya boleh expandkan dia. Nampak dia ada square kat luar kan? Saya boleh expandkan dia. Okay, so mula daripada left hand side. Okay, macam mana kita nak expandkan this one? Awak ada magnitude U cross V square. Kita akan pakai semalam kalau awak ingat properties untuk skala produk. Yang pertama, ini skala produk punya properties, bukan vector produk Yang pertama, dia cakap kalau A dot A sama dengan magnitude A square. So, saya akan pakai this one lah. Maksudnya sekarang A saya ni, dia dah berubah jadi U cross V. This whole thing adalah A. So, saya akan tukar dia menjadi benda ni. Okay. Dua benda yang didotkan. Sebab ini dia punya magnitude kan. So, saya akan dapat U cross V dot U cross V. Boleh ikut setakat ini? Boleh? Boleh madam. Okay, kita dotkan Boleh. dia. So, maksudnya dia sama maksud lah ni. Saya pakai skala produk properties yang pertama. Okay. Lepas tu, untuk this part pula, saya akan pakai properties vector product yang tadi kita baru je belajar. Yang kelima. Properties vector product yang kelima. Okay, kalau asal dia, dia kata A dot B cross C sama dengan A cross B dot dengan C. Okay, so kat sini bisa kata saya letak dia sebagai A. Okay, sini A. The whole thing is A. And then U is my B. Dan V adalah C. Kejap, terbalik. Sebab saya nak jadikan dia dot dekat depan. Sorry. Sekejap, salah. Saya akan guna yang sebelah ni daripada right hand side. Bukan daripada left hand side. Okay, saya ambil daripada sini tau. Daripada sini. So, saya akan dapat kat sini lah. Sini saya punya A, sini saya punya B. U saya A, V saya B. C saya adalah the whole thing here. Okay, saya ambil daripada sini. So, saya nak jadikan dia yang ini. Okay, so saya akan dapat U, sebab dia kata A dot B cross C. So, U dot dengan B saya adalah V. Saya akan crosskan dengan U cross V. Okay, dia dapat macam ni lah. Okay, daripada sini ke sini. Kita ubah. Boleh? U letak kat luar sebab dia A. Lepas tu dia dot dengan B. B dia adalah V. Lepas tu dia kena cross dengan C. C saya adalah the whole thing here. The whole thing here, I put it here lah. Okay. Sini A. Alright. Dot. B. Cross. C here. Macam itulah jadinya. Yang ni A cross B. Dot. C. Okay, from here to here. Okay, boleh Lepas tu, yang ini pula, saya nak pecahkan dia. Saya pakai number 6. Number 6. Saya pakai number 6 pula VP. Property 6.
Okay, property 6 dia cakap A cross B cross C, okay, is equal to, kejap. Sik ke saya pakai? Betul lah. Equal to A dot C darab B. Lepas tu tolak A dot B darab dengan C. Okay. So sekarang ini dekat dalam ni yang saya buat ni. Dekat dalam ni. So sini A. Sini B. Sini C. Ni A cross B cross C. Saya ambil daripada sini lah. Okay. Saya nak tukar dia jadi benda ni. Boleh? Saya tukar dia Saya tekan. Okay. Sekarang awak nampak. U dekat depan ni kita tak buat apa-apa. Ni awak salin balik je. Okay, yang ni. Saya punya A adalah V. So, V dot dengan C saya sekarang V. So, tu yang jadi V dot V. Darab dengan B. B saya kat sini adalah U. So, dia darab dengan U. Saya padam dulu sekejap Yang atas tu. Ni saya padam dulu. Dia confusing kat situ. Okay. Lepas tu, tolak dengan A dot B darab C. A saya V dot dengan C saya V juga. B saya sorry. A dot B. Okay, B saya U. Lepas tu darab dengan C saya adalah V. So dapatlah benda ni. Menggunakan vector product property 6. Okay. Lepas tu, untuk this one yang dekat dalam ni semua ni, kita akan simplify lagi. Simplify lagi guna properties number ni ini ni saya kira expand dia lah. Yang ini U ni saya expandkan dengan ni. Saya dotkan dia. U dot U. Lepas tu darab dengan V dot V. So yang kedua U tolak dengan U dot V. Darabkan dengan V dot U ni. Okay. Ataupun U dot V jugalah kat situ. Maaflah. Memang dia akan nampak macam apakah ini kan. Paksalah saya ajar juga. Okay. Yang ni yang pertama ni. Dekat sini lah. U dot U. Lepas tu yang V dot V saya salin balik je. Lepas tu tolak pun saya salin balik je. Yang kedua yang ini. U dot V. Okay. U dot V. Lepas tu yang V dot U ni. Dia adalah sama maksud dengan U dot V. Kita boleh terbalikkan dia. Sebab dia skala produk. Skala produk memang dapat value. Okay. So dia boleh terbalik je. Tak kisahlah V dot U ke U dot V ke sama maksud. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. Okay. Lepas tu yang U dot U kita tukar jadi magnitude U square. V dot V kita tukar jadi magnitude V square. Pakai ni lah benda yang sama. Properties yang pertama ni. Dan U dot V ada 2 kali. So awak squarekan dia kat sini. So dapatlah shown apa yang dia nak dekat dalam soalan. Okay. Inilah contoh soalan properties. Kalau keluar dalam exam. Properties tu memang kena hafal lah. Tak ada cara lain. Tapi biasanya saya memang tahu budak memang selalunya memang tak boleh jawab pun soalan ni. So biasanya dia tinggal je lah. Kecuali kalau memang soalan tu senang then dia tahu macam basic-basic je kan. Kita nak pakai basic-basic je then bolehlah jawab. Tapi kalau dah susah tu tak apalah. Redha je lah. Okay, dah. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So, example 11. Ni dah bukan properties. Tu contoh satu je saya bagi properties. Nanti awak try lah buat example. Example tutorial.
Okay, find the normal vector to the plane containing point A, B, C. Okay, ni point dia cakap points. When it say point, means dia tak ada direction vector dekat dalam ni. Dia bagi awak satu titik. Points tu ataupun dalam erti kata lain position vector, which is dia daripada origin kepada A, origin kepada B, origin kepada C. Dia bukannya vector daripada A ke B, bukannya vector daripada B ke C. Kalau B ke C, A ke B adalah direction vector. Normal vector kita akan dapat apabila kita crosskan dua direction vector. Okay, cross two direction vector. So maksudnya sekarang dekat dalam soalan ni awak tak boleh cross lah. A tak boleh cross B, B tak boleh cross C sebab A, B, C point bukan direction vector. Kena ingat benda tu So sebelum kita nak cross kan dua direction vector, awak kena cari dulu direction vector dia. Okay, contoh saya illustratekan dia dekat dalam plane ni. Awak ada 3 point. Okay, ni contoh 3 point A, B, C. Bila kita nak crosskan dia, kita mesti dapat satu line. Bukan titik. Okay, kita mesti dapat satu line. So kalau awak nak dapatkan line kuning, awak kena cari direction AC. Kalau awak nak line biru, awak kena cari AB. Semalam saya dah ajar macam mana saya nak cari AB. Awak kena buat point B tolak point A. Belakang tolak depan. Kalau nak cari point C, AC, point C tolak point A. So nanti dapatlah direction dekat AC. Okay, so dah dapat dua direction vector tu. Bila awak crosskan diorang, okay, kita crosskan diorang, awak akan dapat satu normal vector dekat A. Sebab apa awak dapat A? Sebab awak buat AB cross AC. Okay, kita dapat kat sini normal vector ni kita panggil macam ni lah. Okay, sebab awak buat AB cross AC. So kita akan dapatlah normal vector kita dekat A. Dan normal vector ni adalah perpendicular ya. Normal vector awak N ni perpendicular dengan AC dan juga dia perpendicular dengan AB. Kena ingat benda tu juga. Kalau misal kata awak nak cari normal vector dekat point lain. Okay. Misal kata awak nak cari kat point C. Boleh. Tapi awak mesti kena cari CA dan juga CB. Tu syarat dia. Dia mesti kena ambil dekat mana awak nak cari tu. C tu mesti di depan. Pergi kepada A satu direction, pergi kepada B another direction. Okay, barulah dapat normal kat situ. Dan kalau juga nak buat kat B pun boleh. Tak ada masalah. Normal vector awak kena buat kalau dekat B yang awak nak, dekat line ni awak kena buat BA lah. BA cross BC. Dia mesti B dekat depan. Sebab kita keluar kat B. Pergi ke sini dan juga pergi ke sini. Tapi biasanya saya akan guna A je. Supaya saya tak nak ni lah. Kita pakai yang first first point je saya pakai. So, biasa saya akan buat AB, AC je senang. Memang tetap bengken di situlah. AB dengan AC. So, saya nak cari AB dulu. Lepas tu saya cari AC dulu. Kita kena cari direction. So, AB macam saya kata tadi, B. Point B awak tadi dikata 310. Awak tolakkan dengan point A. 1, negatif 1, 2. So, dapat berapa kat situ? Dapat berapa AB? Dapat 2. 2. 2. Negatif 2. Negatif 2. 2 dan negatif 2. 1 tolak 2 dapat 2. 0 tolak 2 dapat? Negatif 2. Negatif 2. Okay. So kalau AC pula, B tolak A. So negatif 1, 2, negatif 3 tolak dengan 1, negatif 1, 2. So negatif 1 tolak 1. So dapat negatif 2. Okay. Lepas tu 2 tolak 1. Dapat 3. Negatif 3 tolak 2. Dapat negatif 5.
So dapatlah negatif 2, 3, negatif 5. Tu cara cari direction vector. Okay. Dah dapat direction vector maksudnya ini garis biru, ini garis kuning. So awak kena crosskan biru dan kuning baru dapat normal. Okay, crosskan dia. Dapat 2, 2, negatif 2, 2, 3, negatif 5. Crosskan dapat berapa? Awak punya produk. Dapat apa? Untuk I. Negatif 10. I tutup kolom I. Tutup kolom pertama. Negatif 10 tolak negatif 6. Okay, so dapat Negatif 10 tambah 6 dapat negatif 4. negatif 4. Okay, untuk J. J negatif 10 tolak dengan 4. So dapat 6 juga. Luar positif dalam dapat 6. 6J. tolak tutup kolom kedua. Tapi jangan lupa darabkan dengan negatif kat depan. Tutup kolom kedua, darab negatif kat depan. So, negatif 10 tolak dengan negatif 2, darab negatif 2 dapat 4. So, awak akan dapat negatif 14 kat sini. Tapi sebab kita ada negatif kat luar. So, dia jadi 14 lah kat situ. Untuk J. Dan untuk K, awak tutup kolom yang ketiga. So, kita tinggal 2 darab 3, 6. Lepas tu, tolakkan dengan 2 darab negatif 2. So, negatif 4. So, dapat 10. Okay, so kita dapat negatif 4i plus 14j plus 10k. Okay, itu untuk normal lah. Okay, yang garis warna orange tu. Okay, so the last part is area. Area of parallelogram and area of triangle. Benda yang sama, cuma bila nak cari area of triangle, magnitude A cross B tu, kita kena divide by 2. Tu je beza dia antara dua ni. Okay, apa itu A dengan B? A dengan B kalau dekat parallelogram, ni parallelogram ni, A tu adalah vektor yang ini. Dan B adalah vektor yang ini. Tak kisahlah terbalik pun tak apa. Yang penting dia mesti vektor yang begini dan begini. Adjacent dia. Jangan buat vektor dekat atas ni satu dengan vektor yang kedua. Awak cross kan? Memang awak tak akan dapat jawapan. Sebab apa tak dapat jawapan? Sebab you akan dapat kosong lah. Bila dia parallel awak cross kan, awak akan dapat kosong. Sebab tu tak boleh. Okay. Dia mesti kena buat vektor yang ini crosskan dengan vektor yang ini. Sebab dia bukan parallel. Baru you akan dapat dia area. Dia mesti vektor yang tepi Ataupun awak boleh juga buat dekat sini. Vektor yang sebelah sini, ADDA ni dengan DC. Boleh je, tak kisah. As long as dia tak parallel. Okay. Area of triangle, A cross B. Yang ni lah. A kat sini, AC dengan B kita adalah AB. Ataupun CB, CA. Boleh juga. Ataupun BA, BC. Either one. Kat mana-mana pun boleh. Yang penting dia dua direction vector. Okay, so contoh soalan. Kita ada ABCD. Okay. Side dia AB dan AB. Maksudnya, contohnya parallelogram saya. Okay, saya ada A, B, C, D. So, adjacent sides AB. So, AB saya ni lah. Yang AD saya di sini. So, inilah A dan inilah B saya. Yang saya perlukan untuk mencari area. So, apa kita kena buat? Awak kena cari dulu direction vector AB tu. Direction vector AB, cari. Lepas tu direction vector AD pun cari. Okay, cari AB. AB dapat berapa? B tolak A.
Ni A, B tolak A. So dapat berapa? 213. 213. Kita check. Betul tak? Okey, betul. A, B tolak A. Apa AD yang medium? A, D. AD. D ni. Dengan A. Ni, yang dia suruh cari ni. Tolak A. Dapat 4. Online kalau dapat jawapan bagi tahu je lah. Kau jangan senyap je. Dah lah awak punya SEM memang dah kena compress. Awak memang kena more effort lah kan. Nak kena catch up 2 chapter in 1 week. Kita kau main-main. Jangan kau buat bodoh je. Memang nanti sampai exam kau tak tahu apa. Okay. Dapat 4 negatif 4. 6. Dapat ni patutnya 4, negatif 4 dengan 6. Okay. So itu adalah 2 direction vector. AB dengan AD. Dan you crosskan that 2 things. AB kita tadi 213, AD 4, negatif 4, 6. Okay, so cari dia punya cross product. Dapat berapa? Yang pertama tutup I. So dapat 6 tolak dengan negatif 12. So jadi 6 tambah 12. So you got 18 I. And then yang kedua jangan lupa dia ada tolak kat 2. Tutup kolom yang kedua. So 2 darab 6, 12. Tolakkan dengan 12. So you got 0 lah di situ. Untuk J. And then untuk yang ketiga K pula tambah lagi. K tutup kolom yang ketiga. So you got 2 negatif 4. So dapat negatif 8. Tolak dengan 4 darab 1. So tolak 4 dapat negatif 12. So you got this one. 18I tolak 12K. Okay. So dah dapat 18I tolak 12K. Nak cari area of parallelogram, kita kena cari magnitude of this one. So you squarekan dua-dua item, tambahkan dan square root. Itu sahaja. So you got the area of parallelogram. Okay, sepatutnya kita dapat this one lah. 613 unit square. Untuk area of parallelogram. Okay. And next kita ni pula. Untuk area of triangle kita jawab satu lagi soalan. Awak ada point ABC sebagai triangle, so dia ada 3 je point. Find a vector normal to the plane. Okay, yang tadi kita buat lah. Yang vector normal yang ada tu yang ada apa? Satu line ke atas tu. Okay. Maksudnya macam ni lah. Awak ada ABC. Okay, normal tu yang macam saya kata tadi lah, awak nak cari dekat A boleh, nak cari dekat B boleh, nak cari dekat C pun boleh. Tapi depend on your choice. Kalau kita cari kat A, you kena cari A, B, A, C. Kalau you cari kat B, you kena cari B, A, B, C. Kalau you cari kat C, you kena cari C, A, C, B. Okay, biasa saya kata saya akan guna A je. Saya akan cari A, B, A, C. So first thing saya kena cari dulu direction A, B. Okay, direction A, B saya cari. So AB adalah 314 tolak dengan 1 negatif 2 negatif 1. Ini AB. Point B tolak dengan point A. OB tolak OA. Okay, yang macam semua kita belajar. So 3 minus 1 you got 2. 1 tambah 2 3. Dan 4 tambah 1 dapat 5. Okay, and then AC pula C tolak A. OC tolak OA. Biasa saya buat ya C tolak A macam tu dia lebih senang. Negative 5, negative 2, 0. Minus 1, negative 2, negative 1. So you got negative 6, 0 and 1. Okay, dah dapat 2 direction vector. So nanti saya crosskan dua-dua vector ini. Saya akan dapatlah normal DA ni. Okay, yang kat sini saya dapat normal dia. So kita crosskan. That two things. So bila awak cross, sepatutnya
Bila kita tutup kolom yang pertama, kita akan dapat 3 darab 1. So dapatlah 3i. Sebab yang kat sini dapat kosong. Okay, untuk yang kedua, untuk J, tutup yang kedua. So kita akan dapat 2. Tolak dengan 5 darab negatif 6. Tolak tolak negatif 30. So jadi tambah 30. J. Okay, dan untuk K, kita tutup K punya kolom. You got 0 minus dengan negatif 6 darab 3, 18. So dapatlah 18K. So dapatnya you dapat this one lah. 3i minus 32J plus 18K. Dah dapat normal. Nak cari area of triangle menggunakan cross product itu, tetapi awak divide by 2 lah. Magnitude dia divide by 2. Macam tadi juga lah, area of triangle parallelogram. Cuma parallelogram dia tak ada divide 2 tu. Tu je beza dengan triangle. Okay. Cari magnitude, divide by 2, then you got the area of triangle. 18.42. So nanti exercise 13 boleh try buat. Tengok awak boleh jawab ke tak. Okay, so that's all for today. If you have any question, you can ask me now or later in the WhatsApp. Ada apa-apa nak tanya sekarang? Macam tak ada. Tak ada. Okay, so I end our class here. Thank you, class. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. welcome.